Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Hazimah. Saya telah diberi tugasan di bawah subjek Hubungan Keluarga dan Masyarakat dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak HBC 3703. Kami telah diberi tugasan untuk membentangkan faedah penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ibu merupakan guru pertama bagi kanak-kanak. Oleh itu, penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan yang penting, di mana menurut Rohani Abdullah 2007, takrifan penglibatan ibu bapa sebagai satu usaha sama, saling bantu-membantu, merangsang perkembangan, meneguhkan penubuhan, kemahiran dan juga mengekalkan kejayaan kanak-kanak. Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak, di mana kita lebih mengenali anak-anak kita sendiri. Jadi, ibu bapa berjaya memberikan pengaruh yang paling besar untuk kanak-kanak terlibat aktif, menimba pengalaman baru di sekolah. Terdapat pelbagai kajian yang telah dijalankan membuktikan bahawa penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak akan memberikan impak yang positif, di makna pencapaian akademik dan juga sasiah diri kanak-kanak akan lebih maju, lebih baik, lebih berkembang. Secara tidak langsung memberikan kesan yang positif kepada perkembangan anak-anak, antaranya sikap bersungguh-sungguh dalam aktiviti kerja sekolah yang lengkap, aktiviti pembelajaran yang menarik, di samping itu menunjukkan tingkah laku yang baik, lebih baik dan juga seimbang. Terdapat 5 kategori penglibatan ibu bapa. Yang pertama merupakan komunikasi sekolah dan rumah, ataupun komunikasi rumah dan sekolah. Yang kedua ialah ibu bapa sebagai penyokong. Yang ketiga ialah ibu bapa sebagai pelajar. Yang keempat ialah ibu bapa sebagai guru. Dan yang terakhir, ibu bapa sebagai penasihat, pembuat keputusan dan juga penganjur. Menelusuri poin pertama saya bagi kategori penglibatan ibu bapa, iaitu komunikasi rumah sekolah. Komunikasi rumah sekolah ini melibatkan pertukaran maklumat antara ibu bapa, guru dan sekolah. Komunikasi yang baik bertindak sebagai asas untuk semua aktiviti perkongsian maklumat antara rumah dan sekolah. Seterusnya ialah ibu bapa sebagai penyokong. Ibu bapa sebagai penyokong memainkan peranan yang tradisional yang semua kita main sejak daripada azali lagi, di mana ibu bapa lah yang akan mengumpulkan dana untuk sekolah, menghadiri persembahan anak-anak, menghadiri rumah terbuka yang dilaksanakan bagi perjumpaan ibu bapa. Poin yang ketiga ialah ibu bapa sebagai pelajar. Ini bermakna bahawa ibu bapa mempunyai peluang untuk meningkatkan pengetahuan tentang kurikulum sekolah, dasar sekolah dan lain-lain aspek kehidupan sekolah dan kemahiran ibu bapa. Berkait rapat dengan hubungan antara rumah sekolah dan juga ibu bapa sebagai penyokong. Kita sebagai guru memberikan input yang penting kepada ibu bapa untuk mereka tahu, maklum tentang sesuatu yang berlaku di sekolah, aktiviti yang dijalankan, kurikulum yang baru, sistem pembelajaran yang baru, semakin dinaik taraf, di mana mereka sebagai penyokong kepada pendidikan kanak-kanak akan mengambil peluang ini sepenuhnya untuk mempelajari sesuatu yang baru. Poin yang keempat, ibu bapa sebagai guru. Tidak dinafikan, ibu bapa merupakan guru pertama bagi anak-anak mereka. Jadi hakikat kepentingan ibu bapa sebagai seorang guru yang utama memberikan impak kepada anak-anak, di mana aktiviti pembelajaran di rumah mewakili satu strategi yang sangat penting kepada kanak-kanak.
Poin yang terakhir, iaitu yang kelima dalam penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak ialah ibu bapa sebagai penasihat, pembuat keputusan dan juga penganjur. Ini bermakna ibu bapa berkongsi dengan guru-guru dan juga pihak pentadbir serta sekolah mengenai pandangan mereka dan pengaruh keputusan ke atas isu-isu yang berkaitan yang memberikan kesan kepada anak-anak mereka. Terdapat 6 jenis penglibatan ibu bapa. Yang pertama ialah keibubapaan. Yang kedua, berkomunikasi. Ketiga, sukarela. Yang keempat, membuat keputusan. Yang kelima, pembelajaran di rumah. Dan yang keenam ialah bekerja sama dengan masyarakat. Sekolah dapat membantu ibu bapa dengan memberikan maklumat yang optimum mengenai kemahiran keibubapaan, perkembangan kanak-kanak, pengetahuan tentang kemahiran sosialisasi, kognitif, fizikal yang perlu ada pada setiap kanak-kanak dan membina suasana persekitaran fizikal kepada kanak-kanak yang menyokong tumbesaran mereka. Jadi model yang diutarakan oleh Epstein 1991 tentang penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak ada 4. Yang pertama ialah kemahiran keibubapaan. Yang kedua, sokongan kekeluargaan. Yang ketiga, memahami perkembangan kanak-kanak. Dan yang terakhir ialah menetapkan persekitaran rumah untuk menyokong pembelajaran di setiap peringkat umur. Jadi model yang diutarakan oleh Epstein ini diguna pakai oleh sekolah dapat membantu dalam memahami latar belakang keluarga murid, budaya yang berbeza, matlamat yang perlu untuk kanak-kanak. Selain itu, model yang diutarakan ini juga menggalakkan sekolah-sekolah menawarkan pendidikan ibu bapa dan juga kursus-kursus atau latihan untuk ibu bapa. Sebagai contoh, teknik urutan kepada bayi, permainan yang bersesuaian, pemilihan permainan bagi setiap kanak-kanak mengikut umur dan kesesuaian perkembangan mereka. Terus kepada poin yang kedua, iaitu berkomunikasi. Sekolah melibatkan ibu bapa dengan komunikasi. Komunikasi yang terjadi antara ibu bapa dan sekolah ialah komunikasi dua hala. Melalui komunikasi yang berlaku ini, ibu bapa dapat memantau apa yang terjadi di sekolah melalui notis, berita, memo, panggilan telefon dan sekarang yang paling baru menggunakan alat elektronik, grup WhatsApp, emails dan sebagainya. Jadi melalui komunikasi dua hala yang berkesan ini, ibu bapa dapat memantau setiap aktiviti di sekolah, di mana setiap program yang diadakan, peristiwa yang berlaku, isu-isu yang terjadi di sekolah. Bahkan ibu bapa dapat mengetahui tingkah laku anak mereka, kemajuan anak mereka, kekurangan dan keperluan yang diperlukan untuk membantu pihak sekolah bagi mendidik anak-anak mereka, memantau setiap perkembangan akademik dan juga sasiah diri anak-anak mereka. Poin yang ketiga, sukarela. Sukarela ni sesuatu perkara yang kita sendiri nak buat. Ibu bapa ni willingly nak buat perkara itu. Bagi contoh, kerja sekolah yang dapat meningkatkan pengambilan, latihan dan jadual melalui penglibatan ibu bapa sebagai sukarelawan dan juga sebagai hadirin yang hadir untuk menyokong pelajar dan juga menyokong program-program sekolah. Seterusnya ialah pembelajaran di rumah. Sebagaimana kita ketahui, murid banyak menghabiskan masa di rumah daripada di sekolah, di mana ibu bapa perlu menjadi sebagai guru di rumah, memantau setiap aktiviti anak-anak, setiap kerja rumah mereka. Jadi sekolah perlu melibatkan keluarga dan kanak-kanak melalui aktiviti pembelajaran di rumah, sebagai contoh kerja rumah, aktiviti kurikulum yang berkaitan. Bukan saja itu, model ini juga menggalakkan guru-guru untuk menyokong penglibatan keluarga dalam pendidikan anak-anak
dengan menyediakan maklumat dan juga idea-idea kepada keluarga tentang bagaimana untuk membantu anak-anak mereka di rumah dengan kerja rumah dan juga aktiviti kurikulum yang berkaitan. Model IPSTEM yang memberikan penekanan terhadap penglibatan keluarga dalam membuat keputusan. Jadi poin saya ialah membuat keputusan. Guru sebagai rakan kongsi memberi kerjasama antara guru dan ibu bapa, mengajak memastikan kemasukan keluarga sebagai peserta dalam keputusan sekolah, tadbir urus, program-program yang bakal diadakan dan juga sokongan. Jadi ini dilakukan melalui persatuan ibu bapa dan guru. Setiap sekolah ada persatuan ibu bapa dan guru. Selain itu, majlis penasihat, jawatan kuasa dan juga peluang kepimpinan yang lain yang melibatkan ibu bapa dalam sistem tadbir urus sekolah. Jenis yang terakhir ialah bekerjasama dengan masyarakat. Kerjasama yang dijalankan antara keluarga, sekolah, kumpulan-kumpulan masyarakat, agensi, organisasi dan juga individu. Sekolah bekerjasama dengan perniagaan, agensi dan juga kumpulan-kumpulan lain untuk menyelaraskan perkhidmatan serta sumber untuk keluarga dan juga menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat. Masyarakat ni memainkan peranan yang penting dalam pendidikan, pembangunan dan juga kesejahteraan kanak-kanak. Aktiviti masyarakat ialah mengenal pasti serta mengintegrasikan sumber masyarakat, sama ada sumber manusia, sumber ekonomi, material dan juga sosial untuk menambah baik sekolah, mengukuhkan sistem keluarga dan juga membantu pelajar untuk berjaya. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam institusi keluarga. Jadi, terdapat 4 main peranan ibu bapa. Yang pertama ialah ibu bapa sebagai guru, ibu bapa sebagai penyokong, ibu bapa sebagai penasihat dan juga ibu bapa sebagai pembuat keputusan. Ibu bapa berperanan sebagai guru di mana ibu bapa perlu mewujudkan persekitaran atau suasana rumah yang menggalakkan pembelajaran, memperkukuhkan apa yang telah diajar di sekolah dan membentuk kemahiran kehidupan yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk menjadi seorang dewasa kelak. Terus kepada ibu bapa sebagai penyokong, ibu bapa menyumbangkan dari segi pengetahuan dan juga kemahiran kepada sekolah, memperkayakan kurikulum dan juga memberikan sokongan serta bantuan kepada pelajar. Ibu bapa sebagai penasihat, ibu bapa membantu kanak-kanak menentukan hala tuju dalam pendidikan dan menerima layanan yang baik untuk menjadikan sistem pendidikan lebih responsif kepada sebuah keluarga. Yang terakhir, peranan ibu bapa sebagai pembuat keputusan. Ini memainkan peranan penting di mana ibu bapa perlu menyertai majlis penasihat, jawatankuasa sebagai contoh tadi, PIBG, untuk mengambil bahagian dalam kerjasama menyelesaikan masalah di setiap peringkat. Terdapat 3 faedah penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, memberikan faedah kepada murid atau kanak-kanak itu sendiri, ibu bapa dan masyarakat, guru dan juga sekolah. Model ISTIN 1991 yang menekankan terhadap penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak ini memberikan faedah kepada kanak-kanak dan juga murid, di mana ibu bapa yang melibatkan diri dalam pembelajaran kanak-kanak akan menanamkan sikap yang positif kepada kanak-kanak terhadap pembelajaran mereka. Selain itu, terhadap suasana sekolah. Tak semua budak, tak semua kanak-kanak minat untuk ke sekolah. Jadi kalau mereka nampak penglibatan ibu bapa mereka terhadap sekolah, mereka akan memupuk perasaan positif, sukakan sekolah, sukakan pembelajaran, seronok untuk belajar. Jadi daripada perasaan positif, sikap yang positif itu, mereka akan menjadi seorang pembaca yang baik. Mereka akan menerima kerja-kerja rumah yang berkualiti, selaras dengan perkembangan mereka, tahap perkembangan mereka yang diberitahu oleh guru-guru. Selain itu, mereka akan cuba untuk menyiapkan
kerja sekolah mereka. Tiada isu tak bawa buku, itu semua adalah penyebab untuk tak nak ke sekolah, tidak siap kerja rumah. Isu itu tidak akan timbul apabila melihat penglibatan ibu bapa mereka yang memberikan impak positif, kesan yang baik kepada anak-anak. Selain itu, kanak-kanak juga berupaya untuk mengenal pasti persamaan antara rumah dan sekolah, di mana ibu bapa di rumah menyediakan persekitaran pembelajaran yang merangsangkan. Jadi suasana pembelajaran di rumah seronok, sama merangsang perkembangan mereka, sama perasaan itu seperti di sekolah, di mana sekolah menyediakan kelas yang kondusif, suasana yang menarik untuk merangsang minat kanak-kanak, murid untuk terus belajar. Macam itu juga di rumah, di mana ibu bapa sebagai guru memberikan suasana yang kondusif, yang tenang kepada anak-anak mereka untuk belajar. Sebab kanak-kanak banyak menghabiskan masa di rumah berbanding di sekolah. Jadi suasana pembelajaran yang merangsangkan itu diperlukan oleh kanak-kanak. Faedah yang diperoleh oleh ibu bapa dan masyarakat melalui penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awak kanak-kanak ialah bantuan, sokongan dan juga idea mengenai bagaimana cara untuk menyiapkan kerja rumah anak mereka. Selain itu, ibu bapa dan masyarakat dapat belajar lebih banyak tentang program-program pendidikan dan bagaimana sekolah menjalankan kerja mereka. Melalui ilmu yang diperoleh, ibu bapa dan masyarakat akan lebih yakin untuk mengajar anak-anak mereka. Selain itu, guru akan memberikan cadangan dan pandangan yang positif terhadap perkembangan anak-anak mereka. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran sekarang selaras menyusul pembelajaran abad ke-21 memberi penekanan terhadap pemikiran anak tinggi. Jadi kanak-kanak sekarang perlu lebih kreatif dan kreatif. Kita sebagai ibu bapa memperoleh faedah daripada penglibatan dalam pendidikan awak kanak-kanak ini ialah dengan mendapatkan teknik-teknik baru, mendapatkan input ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem pembelajaran sekarang, kurikulum yang lebih baik. Faedah yang diperoleh oleh guru dan sekolah melalui penglibatan ibu bapa ini ialah moral dan motivasi. Moral yang tinggi akan memberikan motivasi kepada guru dan juga pihak sekolah untuk mendidik anak-anak murid mereka. Di sini ibu bapa dapat menilai lebih tinggi kerana mereka banyak berinteraksi dengan pihak sekolah dan juga guru. Dan guru pula dapat menilai ibu bapa sebagai seorang yang sangat membantu. Mereka dapat berkomunikasi, membincangkan tentang kemajuan anak-anak mereka. Mereka dapat memberikan pengetahuan apa yang perlu, apa yang tidak, dan guru dapat memberikan pandangan, cadangan untuk menambah baik sistem pendidikan anak mereka di rumah, dan ibu bapa dapat membantu guru memahami anak-anak mereka di rumah. Jadi dengan komunikasi dua hala ini, mereka akan mencapai kata sepakat, memberikan satu keputusan yang baik untuk mendidik anak-anak. Selain itu, pencapaian murid akan bertambah baik dengan teknik dan sistem yang betul dengan kerjasama komunikasi antara ibu bapa dan guru ini. Ibu bapa yang menyokong sekolah sangat mudah untuk menangani isu-isu yang berkaitan. Sebagai contoh, kekurangan program, latihan yang bersesuaian dengan anak-anak dan sebagainya.